Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari ini kita dihidupkan untuk bersama-sama dalam menambahkan ilmu yang bermanfaat di dalam majlis ilmu, yang mana ianya merupakan satu majlis yang paling penting dan paling bermanfaat, yang kita akan dapati ganjaran pahala yang terlalu besar, yang berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dalam siri menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dengan arti kata lain, ini di antara peluang-peluang untuk kita memiliki syurga dengan mudah dengan cara menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersiap sedialah kita dalam siri menuntut ilmu seperti mana kita bersiap sedia dengan kerja-kerja yang lain. Kalau kita nak masak, kita kena siapkan alat-alat, ya, termasuk pisaunya, apa lagi, pinggan, mangkuknya. Begitu juga kalau kita nak kerja memperbaiki motor, ya, skrunya, spananya, ya, segala-galanya kena ada. Begitu juga dalam siri kita untuk menuntut ilmu, yang nak menunjukkan kesungguhan kita dalam siri menuntut ilmu, ya, di sisi kita ada Al-Quran, ada buku, ada pen dan ada nota, ya. Adapun air teh tarik ke kuih-kuih itu hanya sampingan sahaja, ya, sampingan disebabkan ustaz dari jarak yang jauh. Kalau dekat tu, ya, kuih-kuih tak boleh lah, ya. Kacang-kacang tu lain cerita untuk menghilangkan ngantuk. Baik, ala kulli hal, kita akan membicarakan satu perkara yang penting pada hari ini. Kitab yang kita bicarakan ini masih lagi kitab syarah kita Al-Jami' yang dikarangkan oleh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam, yang diambil daripada asal kitabnya ialah Bulughul Maram yang dikarangkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan Allah berikan pengampunan kepada mereka dan Allah berikan kelapangan di dalam kubur-kubur mereka-mereka yang telah meninggalkan kita dalam keadaan menyebarkan ajaran yang benar ini. Baik, kita berada dalam bab hadis yang ke-64, muka surat 220, ancaman bagi pengadu domba. Ancaman bagi pengadu domba. Pengadu domba ataupun orang yang memperlaga-lagakan. Orang yang melaga-lagakan. Ancaman. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita menyangkakan bahawa kita hidup di dunia ini, ya, hanya bak kata orang tak ada apa-apa yang nak dirisaukan kerana tidak ada dihisapkan. Ya, sedangkan kita kena faham elok-elok bahawa hidup di dunia ini hanya sementara, yang mana kita akan dipertanyakan segala apa yang pernah kita lakukan. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna, adakah manusia itu menyangkakan bahawa mereka itu memadai dengan mengatakan aku telah beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji, ya. Dengan arti kata lain, bila kita sebagai manusia ini, kita akan diuji. Kalau kita mengatakan kita beriman pun, kita akan diuji untuk kepastian tahap keimanan kita bagaimana. Ya? Ucapan kalimah iman kita ini, adakah betul-betul beriman kepada Allah ataupun hanya sendiwara yang ada pada lidah kita dan mulut kita. Penting untuk memastikannya. Okey. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk juga, ya, tentang kehidupan dunia dan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di muka bumi ini adalah perhentian untuk diuji. Perhentian untuk diuji, yang mana ujian kita ini akan diterima ataupun diambil kira
apabila ianya betul-betul ikhlas kerana Allah dan mengikut tuntutan ataupun panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, liyabluwakum, untuk diujikan kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Apa yang baik amalannya? Pertama, ikhlas kepada Allah, dan yang kedua, ittiba'ur rasul, ya, mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan sebaik-baik amalan. Jadi kita muhasabah diri kita, adakah kita ini di kalangan orang yang terbaik amalannya, ataupun masih lagi baru bertaktik untuk menjadi orang yang terbaik, ataupun baru kita bertemu jalan yang terbaik. Maka apa-apa sekalipun usahakanlah yang terbaik, ya, mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kita dapat membeli syurga Allah dengan dapat yang terbaik. Ya, jadi di sini kita akan lihat apakah amalan-amalan yang diceritakan oleh Rasulullah, diceritakan oleh Allah, supaya menjadi panduan kita, ya, supaya tidak termasuk dalam golongan-golongan orang yang dicela. Baik. Ancaman bagi pengadu domba, hadis yang ke-64 dari Huzaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, ya, tidak akan dimasukkan ke dalam syurga bagi orang yang menjadi pengadu domba. Muttafaqun alaih, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis ini, hadis yang pendek, la yadkhulul jannata, ya, qattatun, ya, ataupun tidak akan dimasukkan ke dalam syurga orang yang mengadu domba. Maka di sini kita melihat, walaupun pendek hadis ini, ianya merupakan akhlak Islamiah yang tertinggi, di antara akhlak Islamiah yang terbaik yang perlu kita jaga. Kenapa tuan-tuan dan perempuan ramai di kalangan kita ini, ya, na'udzubillah min zalik, adalah orang-orang penasihat-penasihat yang jenis pengadu domba. Ya, kadang-kadang kita nak menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga, mereka inilah orang tengah yang jadi pengadu domba, dia laga-lagakan. Ya, dia tak boleh tengok orang senang sikit, dia nak laga-lagakan. Dia tak boleh tengok orang tu macam nak bercerai je, dia laga-lagakan lagi. Ya, bukan nak mengislahkan, tetapi nak memecahkan. Orang ini adalah di antara sejahat-jahat manusia. Tuan-tuan dan perempuan, sejahat-jahat manusia kerana apa? Kerana dia menaburkan fitnah, dia nak melagakan orang. Apatah lagi jika pasangan itu suami isteri yang sah, ya, bukan dia nak memperbaikkan, bahkan dia nak memperlagakan supaya kalau boleh biar dia ni bercerai, biar dia ni bercerai, biar dia ni bercerai. Dia bagikan, dia laga, dia ambil maklumat daripada pihak sini, dia bawa ke pihak sana. Lalu dia laga-lagakan, atau dia ambil maklumat di pihak sana, lalu dieksploitasikan, ataupun dia nampakkan lagi apa ni, gahnya, maka dihantar ke sebelah sana dan akhirnya dia melaga-lagakan. Jahat, manusia seperti ini jahat, yang saya menyaksikan sehingga kan di kalangan ada yang telah berpecah rumah tangga, ya, disebabkan orang-orang yang begini. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, urusan rumah tangga tidak perlu diselesaikan oleh orang kiri dan kanan kita. Biar orang yang betul-betul amanah di kalangan keluarga kita terutamanya. Kawan-kawan kita ni walaupun pakai jubah ke, serban ke, pakai tudung melingkup ke, kata grup sunnah ke, saya katakan bukan semuanya baik. Kerana ini melalui pengalaman, ya. Kerana mereka ini akan melaga-lagakan, ya, orang-orang kiri dan kanan, ya, yang akhir membawa kepada kemudaratan pasangan rumah tangga tu. Kenapalah dia jahat sangat? Ya, kenapa? Tapi itulah, ya, sebab dia membeli neraka Allah. Na'udzubillah. Saya menyaksikan kehancuran rumah tangga seorang itu disebabkan orang tengah ni. Ya, dia lagakan. La ilaha illallah, jahat sungguhlah. Bagi saya jahat sungguh. Dia nakkan. Ya, dia nakkan. Sehingga kan, tapi ialah pihak perempuan tu termakan. Apa yang dicakap termakan. Ya, dia termakan dan akhirnya kesudahan bercerai lah. Ya, tapi kita nak menceritakan betapa jahat. Orang-orang yang begini seharusnya diberikan peringatan tentang hadis ini, kedudukan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannatan qattat, tidak akan dimasukkan syurga bagi orang yang menjadi pengadu domba. Kerja dia nak menggaduhkan antara satu sama lain. Itu belum lagi antara dua golongan Islam.
yang dilaga-lagakan. Kalau kita tengok dalam Facebook pada sehari dua ini lagi dahsyat, ya, pergaduhan antara grup-grup orang Melayu kita, ya, yang beragama Islam. Apatah lagi dengan isu-isu pilihan raya seperti di Melaka ni, lagi banyak benda-benda yang ditabur fitnahkan. Orang kafir dah satu bab. Memang mereka ini termasuk dalam kalangan ahli neraka, yang mana mereka ini jahat, yang mereka tidak beriman kepada Allah tu dah sendiri jahat. Lalu kalau mereka buat perkara-perkara yang begini, memang itu bagi mereka tidak ada iman dalam bab-bab yang begini. Baik. Jadi kita lihat kandungan hadis yang pertama, qattat ataupun tukang namimah, iaitu memotong perkataan si A untuk memanas-manaskan si B dengan tujuan mengobarkan permusuhan, menumbuhkan kebencian dan persengketaan di antara keduanya. Semakin besar perkara dampak buruk dan diakibat olehnya, maka semakin besarlah pula pelakunya. Apalagi jika korban itu masih ada hubungan kekerabatan atau persahabatan atau masih tetangga, tentu dosa pelakunya lebih besar daripada korbannya tidak mempunyai hubungan apa-apa. Ya, ini dia mereka-mereka yang menaburkan fitnah, ya, mengadu domba, melaga-lagakan, menghangat-hangatkan. Orang kita, orang Melayu ni, ya, terlampau lembut sangat sehingga membenarkan mengadu domba ini berada di keliling kita. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan perempuan, jadikan kita seperti seorang Muslim yang sejati, yang dimiliki oleh para sahabat yang tidak memberi ruang kepada mereka untuk menaburkan fitnah, ya, melaga-lagakan. Hancur bila melaga-lagakan, berarti kita telah memutuskan tali silaturahim. Sedangkan Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, maka islahkanlah, perbetulkanlah, ya, antara mereka, yakni ukhuwah mereka itu. Tetapi sayang, disebabkan berbeza hanya pemikiran politik, berbeza hanya pendapat dan pandangan, lalu kita mengkritik demi mengkritik satu bab, yang orang tengah datang laga-lagakan. Akhirnya berpecahlah umat Islam, dan akhirnya bila berpecah umat Islam, maka umat Islam dijajah, ya, diperintah oleh orang yang tidak takut kepada Allah. Lagi menjadi bala, ya, lagi menjadi bala. Baik. Kedua, mengadu domba ataupun namimah termasuk dosa besar kerana kesannya buruk. Al-Munziri menyebutkan umat Islam telah sepakat atas haramnya namimah dan ia termasuk dosa terbesar di sisi Allah. Ya, mengadu domba termasuk dalam siri namimah. Apa dia mengadu domba termasuk dalam bab namimah pula? Mengadu domba termasuk dalam kabair, dosa besar. Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kita nak melihat cara dosa besar? Okey, kita lihat syirik, dosa besar. Tak solat, dosa besar. Berzina, dosa besar. Makan riba, dosa besar. Ya, minum arak, dosa besar. Derhaka kepada ibu dan ayah, dosa besar. Derhaka kepada suami, dosa besar. Dan namimah termasuk dalam golongan-golongan ini. Ya. Dengan arti kata lain, ya, ianya merupakan satu ijma' ulama', yang mana sepakat ulama' mengatakan ianya adalah dosa besar. Satu benda yang berat. Tuan-tuan dan perempuan, jangan pandang ringan kalau benda ini telah diisytiharkan oleh ulama', kerana ijma' merupakan satu kesepakatan ulama' yang tidak ada khilaf, ya, keburukannya. Maka namimah adalah satu perkara yang paling jahat di antara perkara-perkara yang jahat. Ya, kita tahu bahawa dosa yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah. Lepas tu diikuti dengan tidak melakukan solat atau meninggalkan solat fardu. Lepas tu datanglah beberapa kabair yang besar, yang mana yang perlu kita faham. Di antara kabair dosa yang besar ini adalah namimah. Ya, Imam Az-Zahabi telah mengarangkan buku yang bertajuk Al-Kabair, yang disusunkan lebih kurang ada 70 dosa besar. Tuan-tuan dan perempuan, 70 dosa besar yang mesti kita jauhkan. Dan jika kita pernah terjebak, fastaghfirullah, ya, minta ampun kepada Allah. Jangan biarkan kita santai bersenang lenang dengan dosa yang pernah kita lakukan. Pastikan dosa itu kita beristighfar kepada Allah supaya ianya dihapuskan.
Dan namimah ini adalah salah satu dosa besar yang mana ianya berkaitan dengan dua perkara. Yang pertama berkaitan dengan Allah. Hukum hakam Allah yang jelas mengatakan bahawa namimah ini adalah haram. Yang kedua, orang yang kita lagakan itu merupakan manusia yang mesti kita minta maaf kalau kita nak bertaubat. Kalau tidak, ianya akan menjadikan satu perkara yang besar, dosa tidak diampun dan kita akan duduk di dalam neraka, na'udzubillah, dengan keadaan yang menyedihkan. Baik. Ketiga, beberapa dalil untuk menakut-nakutkan pelaku namimah. Firman Allah Ta'ala, ya, di dalam surah Al-Ahzab. Kita tengok dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab adalah surah yang ke-33 ayat 98. Sorry. Surah Ahzab mana ada ayat 98? Sebentar. Ayat 60. Okey. Okey, ayat yang ke 58. Tolong betulkan pada buku tu dia tulis 98 ayat 58. Ya. Ayat dalam buku tu dia kata 98, sebenarnya 58. Okay, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa? وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Okey. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita bahawa di kalangan manusia yang ditujukan ini ialah kalangan orang munafik yang cuba mencari kesalahan, ya, yang tidak ada bukti bagi orang mukmin dan mukminat, maka sesungguhnya mereka telah membuat kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, ni dia orang-orang yang mengadu domba ni. Ya, dia cuba nak buatkan orang berpecah dengan menambahkan fakta-fakta yang tak betul. Ya, melaga-lagakan benda orang itu dengan fakta-fakta yang tidak sahih. Maka diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga juga Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi pernah melalui dua kuburan. Tiba-tiba beliau bersabda, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Maksudnya, kedua-dua penghuni kubur ini sedang diseksa dan kedua-duanya tidak diseksa kerana dosa besar. Salah satunya dahulu kerana tidak pernah bersuci setelah buang air kecil, dan sedangkan yang kedua lagi gemar mengadu domba. Okey, baik. Dalam hadis ini, satu hari Rasulullah SAW dia berjalan di satu kubur, ya, berhampiran dengan satu kubur. Lalu dia berhenti. Ya, perhatikan hadis ini, ya, elok-elok, bahawa dia berhenti. Sahabat-sahabat pun bertanya, ya, kenapa dia berhenti? Kadang-kadang dia berhenti tempat sampah, kadang-kadang dia berhenti. Jadi di sini dia berhenti. Lalu dia mengatakan,
tidaklah kedua-dua kubur ini, orang yang dalam kubur ni, ya, melainkan mereka ini sedang diazab. Okey. Ini menunjukkan bahawa yang pertama, Rasulullah hanya tahu dua kubur ni, yang lain dia tak tahu. Yang dua ni dia diwahyukan. Dia mengetahui hal orang dalam kubur ni, ya, melalui wahyu. Kubur-kubur lain dia tak tahu. Yang mana sabit adalah hadis sahaja yang dia tahu. Jadi dalam bab ini dia mengatakan kedua-duanya sedang diseksa. Tidaklah diseksakan itu melainkan perkara, setengah riwayat mengatakan yang dianggap kecil. Perkara tu dianggap kecil dia, tak ada apa-apa, tetapi hakikatnya besar, ya, di sisi Allah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, berhati-hati dari pemikiran kita memandang dosa-dosa itu adalah kecil. Apa juga dosa di sisi Allah, kita tidak boleh menganggap kecil. Kerana dia pencipta kita, bagaimana kita boleh melakukan kejahatan kepada, ataupun dosa itu kejahatan kepada Allah. Apatah lagi dosa itu berbentuk syirik. Okey? Jadi tidaklah dua orang ini diseksa melainkan dengan perkara yang dia anggap kecil, tetapi besar. Yang pertama, ialah seorang ini tidak pernah bersuci setelah buang air kecil. Maksudnya, ini berkaitan dengan zaman dahulu, toilet dia, kita pun zaman sekarang pun toilet, terutamanya kaum lelaki, ada toilet yang mana berdiri, kadang-kadang kita lihat, ya, mereka tidak cuci, ya, walaupun dengan air ataupun dengan tisu, terutamanya di RNR. Jangan begitu. Kenapa yang menjadi isu ini yang berkaitan dengan tidak suci, menyebabkan pakaian itu najis dan akhirnya pakaian itu dibawa solat. Maka tak boleh. Jadi seorang ni tidaklah diseksa kerana dia menganggap buang air kecil itu tak kisah. Dia terpecik ke apa ke, dia tak kisah. Ulama membahaskan cara begitu. Ya, di antara penafsiran ulama. Ya, dia tak kisah benda tu percik ke tak percik ke, ataupun setengah riwayat dia menganggap benda tu kecil. Ya, menganggap benda tu kecil. Rupanya di sisi Allah adalah besar. Tapi zaman sekarang tak ada hadir dengan tandas-tandas yang baik ini, alhamdulillah lah. Ya. Yang kedua, ya, tuan-tuan dan puan, bila kita tengok hadis ni dia kata apa? Kedua penghuni kubur sedang diseksa. Sedang diseksa, yang mengisyaratkan kepada kita berterusan diseksa. Start dia mati sampai hari Rasulullah berjalan ini, dia sedang diseksa. Seksa ini berterusan. Seperti mana nikmat ahli kubur berterusan, seksa pun berterusan. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita beriman dengan adanya seksaan di dalam kubur. Lalu dia katakan apa? Yang seorang ini tidaklah dianggap bahawa dia tidaklah pernah bersuci setelah kencing. Yang ini dia menganggap ringan terhadap buang air yang tidak basuh. Yang kedua, sedangkan yang satunya lagi ialah gemar mengadu domba. Ya, dia jadikan dalam diri dia hidup suka melaga-lagakan orang. Oleh kerana tu, kalau kita buat komen di Facebook ataupun di Twitter ataupun di mana-mana, ya, berhati-hati jangan ada unsur mengadu domba. Kalau tujuan kita memang nak laga, tak kira lah dalam parti ke apa ke, ya, maka berhati-hati, ya, terutamanya berkaitan dengan orang Muslim. Jangan ada unsur mengadu domba. Kalau ada unsur mengadu domba, senang je, siaplah tempat kita, ya, diazab di dalam kubur. Ya, begitu senang sekali. Siap sahaja tempat kita, ya, kalau kita kata aku ni kuat mengadu domba, ya, aku, cakap dengan sendiri-sendiri, siaplah aku dalam kubur nanti, jawablah nanti, ya. Tu dia kesan daripada mengadu domba. Baik. Jadi apa yang berlaku dalam riwayat ini, Rasulullah SAW pergi mengambil pelepah tamar tu, ya, pelepah tamar tu dikepaknya, diambil dua, satu dia cucuk pada kubur A, satu lagi dicucuk pada kubur B. Nah, ini yang datang orang kita ni, pergi kepaknya pokok kayu tu dicucuk dekat tanah, ya, untuk kubur yang ditanam. Sebabkan tu. Tetapi kefahaman kita salah, tidak seperti kefahaman Rasulullah SAW. Yang mana hadis itu mengatakan mudah-mudahan dengan adanya pokok ini, ya, mudah-mudahan
mereka itu diringankan. Dengan tasbihnya pokok ini, mereka itu diringankan. Pokok ini khusus yang mana Rasulullah buat hanya kepada 2 orang ni aja. Maksudnya, perbuatan Rasulullah untuk 2 orang ini, dan tidak ada dalam riwayat walaupun mana-mana tempat Rasulullah mencucukkan pada kubur-kubur, apatah lagi kubur Baqi'. Yang mana sahabat-sahabat banyak mati dan orang-orang banyak mati, Rasulullah tak pernah pun kepak kayu cucuk kat situ. Ya. Jadi ulama mengatakan ini khususiah untuk 2 orang ini dan tidak ada kait mengait dengan kita yang ada sekarang ni. Datang kita letaknya kayu, letaknya apa bunga-bunga, ya. Lepas tu apa lagi, siram air. Ini masyarakat adat-adat kita lah. Ya, adat-adat kita yang mana ianya tidak disyariatkan. Ya. Cuma berkaitan dengan hanya percikan air ataupun air itu sebagai nak mengelakkan, ya, debu-debu tu berterbangan ataupun tiupan angin. Maka oleh kerana itu dia letakkan air lalu dia mampat sedikit. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syiraru ibadillahil masya'una binamim." Ya, sejelek-jelek hamba Allah ialah orang yang suka berkeliling untuk mengadu domba, ya. Masya'um binamim. Dia berjalan-jalan untuk melaga-lagakan orang. Itu dah kerja dia. Ya, melaga-lagakan orang. Na'udzubillah, maka kita mengingatkan bahawa ini adalah perbuatan orang yang kafir, orang-orang yang berdosa, ya, orang-orang yang tidak takut kepada hari akhirat. Baik. Jadi, oleh kerana itu kita menyaksikan dalam hadis ini satu pelajaran yang paling penting yang perlu kita ambil. Kalau kita merasakan kita di antara orang yang kuat mengadu domba, tinggalkanlah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tinggalkanlah. Mudah-mudahan Allah berikan kita syurga, ya, Firdaus dengan sebaik-baiknya. Bismillah. Baik. Hadis yang berikutnya. Terhindar dari azab dengan menahan kemarahan. Ya, ini di antara sifat-sifat yang baik untuk kita lakukan, untuk kita praktikalkan, supaya kita tidak menjadi seperti orang-orang yang diazabkan oleh Allah. Jadi tajuk dibagi terhindar dari azab dengan menahan kemarahan. InsyaAllah kita kena berlatih menahan kemarahan dan bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak cepat marah. Dan bagi orang yang mudah marah, cuba berlatih untuk tahan kemarahan. Kerana bila kita tahan kemarahan, banyak kelebihan dia. Kerana waktu marah, kita tidak menggunakan dah akal. Kita banyak menggunakan nafsu. Ya, pandangan otak kita yang sakim ini. Tetapi kalau kita mampu untuk menahan kemarahan, semuanya akan jadi tenang. Di situ ada kebaikan yang besar. Ya, kebaikan yang besar yang bakal kita dapat. Baik. Hadis yang ke-65 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu. Maksudnya, barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah pun akan menahan azab darinya. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Awsat dan memiliki hadis syahid dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Okey, kita tengok darjah hadis. Sanad hadis ini dhaif. Al-Haythimi berkata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Pada sanadnya ada perawi Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman Al-Azdi, statusnya lemah. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya hadis ini gharib, sanadnya masih perlu dikaji. Okey, dengan arti kata lain, hadis ini secara kasar dhaif. Ya, hadis ini dhaif disebabkan seorang lelaki periwayat hadis yang mana kedudukannya dhaif. Namun kita mengetahui bahawa menahan kemarahan itu adalah dituntut sama sekali. Apabila seorang lelaki meminta, ya, rasanya kita dah baca hadis tu, lelaki meminta wasiat kepada Rasulullah, lalu Rasulullah kata apa? La taghdab, la taghdab. Lagi dia minta, maka diucapkan juga la taghdab. Jangan marah dan jangan marah. Ya, jadi itu di antara perkara yang kita lihat bahawa hadis
berkaitan jangan marah tu sahih. Ya, jangan marah sahih. Kemudian kita, oleh kerana hadis tu dhaif, kita teruskan muka surat 224. Tukang tipu, orang bakhil dan yang berperangai buruk tidak akan masuk syurga. Okey. Tapi hadis ni pun dhaif. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis ni dhaif. Kita terpaksa lalu je. Ya. Kita baca je. La yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. Tidak akan masuk syurga tukang tipu, orang bakhil dan orang yang berperangai buruk. Hadis riwayat Tirmizi dan baginya menjadi dua buah hadis, tetapi dalam sanadnya terdapat kelemahan. Okay. Jadi hadis ini dhaif, namun itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kita teruskan. Kita tak mau terganggu dengan hadis-hadis dhaif dalam minda kita. Seksa bagi orang yang mencuri dengar. Okey, ini di antara perkara yang paling penting, yang paling kita huraikan, yang ianya merupakan akhlak Islamiah yang paling baik untuk kita jadikan dalam bentuk perbincangan kita hari ini. Apa dia? Seksa bagi orang yang mencuri dengar. Hadis yang ke-57 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun sabba fi udhunayhi uzunaihi anuku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencuri dengar perbicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukainya, maka akan dituangkan ke dalam telinganya timah panas pada hari kiamat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara perkara yang paling penting kita mengetahui tentang adab-adab kita waktu berbicara ataupun waktu orang berbicara. Ya, kadang-kadang kita ni duduk tepi, ya, dengar je orang sembang. Dengar tu dah satu hal, tak menjadi masalah lah kalau dengar tu. Tetapi yang menjadi masalah bila kita dengar, kita cuba nak mencuri maklumat. Tang situ masalah. Ya, bila kita duduk-duduk dengar-dengar, kita nak mencuri maklumat, mengambil maklumat, maka di situ ada kesalahannya. Dahlah dengar, mencuri maklumat, lepas tu kita buat hal-hal lain yang mana kita mengambil kesempatan dari apa yang kita bicara. Ya, baik. Di sini kita lihat pertama, ya, kandungan hadis menjadikan dalil haramnya berusaha mendengar perbicaraan orang lain yang tidak memang jika perbincangan didengarkan. Ketidaksenangan dapat diketahui lewat perkataan dan gerak-gerinya. Ibnu Abdi Al-Birri berkata seorang tidak boleh mendengar dalam perbicaraan dua orang yang sedang membahas suatu rahsia. Ya, ini di antara yang kita lihat menjadi bahan konspirasi misalnya, ya, semenjak-menjak kita dengar orang rakam, ya, rakaman, lepas tu dibukakan rakaman itu kepada masyarakat misalnya. Ini pun satu kejahatan bagi kita. Ya, walaupun apa terjadi sebenarnya dalam bab-bab urusan-urusan dalaman, dia tidak boleh orang awam ketahui. Asalnya begitu. Ya, ini kadang-kadang bila dibuka dia benda tu secret, rahsia, maka seharusnya tidak ada siapa yang mengetahui. Dan itu juga merupakan kesalahan jika benda itu asalnya rahsia. Yang baik, maksudnya rahsia ini tidak ada kejahatan. Lalu kita macam ada handphone ni, ya, lalu pada tu ada rakaman, misalnya kita rakam. Ya, kalau rakam untuk berhati-hati mungkin tidak mengapa. Tetapi kalau rakam-rakam untuk disebarkan, maka di sana ada kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ada hukum hakam dia yang tersendiri. Ada orang tu saja dia rakam, dia nak curi maklumat pun tak boleh. Ya, dan ada juga dalam bab ini, ya, kalau ialah dalam perbahasan ini dia akan berlaku banyak perkara yang kena kita teliti. Pertama, kalau seorang itu mencuri maklumat, ya, melalui pendengaran, apa juga dia buat rakaman apa semua tu, dia curi maklumat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila dua orang berbicara, ada yang ketiga tanpa memahami bahasanya,
ataupun dia tak faham, ya, seharusnya orang yang dua nak berbicara mesti bagi tahu dulu, ya. Kalau dia nak bicara bahasa Inggeris, dia kena cakap dulu, I'm sorry pula, aku minta maaf, aku nak speaking dengan dia bahasa Inggeris, dia tak reti cakap bahasa Melayu, maka kena cakap begitu. Ataupun dia tak boleh bahasa Arab, ya, maaf ana bercakap Arab dengan dia, begitu. Ataupun dia tak boleh bahasa Jawa, ya, dia tak boleh kita bersembang dalam bahasa yang dia tak faham, ya. Tak kira orang tu Islam ke kafir ke, kita tak boleh, kena bagi tahu dia kalau dia tu kawan kita. Kalau dia kawan kita, kita bawa jalan, tiba-tiba jumpa, ya, kawan kita cakap bahasa Jawa pula, aduh, ya, tak faham. Walaupun kulit kita sama orang Melayu, tetapi bahasa melambangkan bahasa masing-masing. Kalau Jawa memang saya sendiri pun tak faham, ya. Kalau bahasa Perak misalnya, saya orang Perak bercakap bahasa Perak, R dia jadi rin dah, Perak, ya, ate kome, itu pun kena berhati-hati. Kalau orang bandar yang kita bawa dia tak faham, tak boleh bercakap melainkan minta izin dahulu. Itu adab dia, ya. Macam saya pergi ke Kelantan, bahasa Kelantan biasa dah dengar tu okeylah. Dulu mula-mula pergi Kelantan, ya subhanallah, cakap memang tak faham. Dia senyum, kita pun senyum. Sampai orang tanya, kamu faham ke dia cakap? Tak faham. Tu kenapa senyum? Dah dia senyum, aku senyum lah. Kan? Okey? Jadi oleh kerana tu, kena raih bagi kita dah belajar, maka tidak boleh kita berbicara dalam 3 orang tu, 2 berbicara tanpa yang ketiga itu diminta izin. Maka di sini ada pula satu bab yang mana kalau kita berbicara, ya, kita berbicara dengan 2 orang dan orang ni tak suka, ya, perbicaraannya didengar oleh orang lain. Okey, dengar ya. Kita berbicara 2 orang, kita bicara ni kita tak suka orang lain dengar, betul? Ya. Tiba-tiba waktu kita bicara dalam telefon, orang tu kuatkan speaker, orang lain dengar. Dalam mengikut hukum tidak dibenarkan, ya, berdosa. Kerana ini perbicaraan antara dia telefon kita kerana dia percaya kepada kita, ya, fiqahnya kepada kita, percaya kepada kita, dia nak berbicara berdua saja. Tiba-tiba kita buka speaker supaya orang lain dengar, berdosa kita. Tu dia adab, ya. Kita ingat okey je, ya. Saya dulu pun tak perasan, kadang-kadang kita buat macam tu, ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Tetapi bila kita baca balik rujukan para ulama, mengatakan asalnya itu rahsia kita dengan dia. Dia sendiri tidak suka apa yang kita cakap, dia cakap tu didengari oleh orang lain. Tiba-tiba kita buka sound, buka speaker supaya orang lain dengar, maka kita berdosa, ya. Dan ini merupakan pengalaman kadang-kadang, ya, pengalaman. Begitu juga waktu kita bercakap, dia record, ya, dia record. Mungkin kita tak perasan, tetapi orang yang merekod itu dia perasan. Kenapa dia nak record? Nak menjadi bahan bukti. Kenapa nak jadi bahan bukti? Atas alasan apa? Untuk apa? Yang perlu ditelitikan, ya. Kalau perbicaraan itu berbentuk kejahatan, itu mungkin bahan bukti polis misalnya. Okey. Tetapi kalau sekadar nak bahan bukti, nak ngena kawan, jangan. Ia tidak dibenarkan. Okey. Jadi itu di antaranya. Dan sama juga bagi kita berbicara, dia cuba pasang telinga, ya. Dia pasang telinga, nak dengar juga, ya, nak dengar juga, ya, nak dengar juga, maka tidak dibenarkan, ya, maka tidak dibenarkan. Kandungan hadis. Pertama, hadis ini menjadikan dalil haramnya berusaha mendengar perbicaraan orang lain yang tidak senang jika perbicaraan itu didengarkan. Ketidaksenangan ini dapat diketahui lewat perkataan atau gerak-gerinya. Ibnu Abdul Albir berkata, seseorang tidak boleh bersembang dalam perbicaraan, mencuri pendengaran dalam perbicaraan 2 orang yang sedang membahaskan suatu rahsia. Ya, ni dia. Ya, tidak boleh. Tengah-tengah sembang, dia menyampuk pula. Lah, mana dia tahu ni? Dia tadi kita sembang, rupanya dia pasang telinga dengar. Ya. Okey. Kedua,
adanya ancaman keras dalam hadis ini menjadi bukti bahawa mencuri dengar termasuk dosa besar. Ancamannya di akhirat sangat pedih dan yang seperti ini hanya ditimpakan kepada pelaku dosa besar. Ya, gambaran-gambaran hadis yang diceritakan berkaitan dengan bagaimana diseksaan orang-orang dalam neraka ini disebabkan dosa. Maka kalau gambaran yang diterangkan di sini ialah dituangkan telinganya dengan timah yang panas, ini kategori dosa besar. Ya, ini di dalam kategori dosa besar. Jadi oleh kerana itu elakkan kita mendengar. Buat tak dengar sudahlah. Ya, buat tak dengar. Ketiga, salah satu di antara adab majlis adalah orang yang ketiga tidak boleh ikut bersembang dalam perbicaraan dua orang di mana keduanya memang tidak menyertakannya, kecuali jika perbicaraan hanya seputar persoalan umum ataupun tentang ilmu. Ya, dia orang yang ketiga dengar duk sembang, lepas tu dia menyampuk pula dalam urusan-urusan yang bukan urusan manfaat umum. Ya, kalau dia mengumpat tu mungkinlah, ya, boleh kata kena menyampuk, oi mengumpat tu. Okey, maka itu kenalah tegur. Kalau tidak, ya, kalau sekadar urusan peribadi, maka tidak boleh sama sekali dia menyampuk dua orang yang bersembang. Ya. Yang keempat, sebagaimana diharamkan mencuri dengar perbicaraan dua orang yang sedang berbisik-bisik, tentulah lebih haram lagi memanjat ke tempat yang tinggi untuk mengamati, mengintip melalui celah pintu maupun lubang dinding untuk melihat aurat penghuni rumah tersebut. Ya. Kalau nak mendengar pun tak boleh, ini kan pula dia pergi pasang CCTV nak mengintip hal orang. Ya, kadang-kadang manusia ni berbagai-bagai. Kita baca dalam surat khabar, ya, di mana dia letak CCTV itu sebelum orang datang menyewa. Dia letak dulu CCTV. Ya, na'udzubillah min zalik. Ini pun ada juga perangai manusia yang jenis akal letak kat lutut. Ya, dia letak CCTV itu untuk orang sewa rumah tu. Buat apa? Letaklah kat luar. Ini letak kat dalam rumah kawan tu. Habis rahsia kawan tu dibongkar. Maka di sini juga mengisyaratkan tidak boleh kita mengintip-ngintip, ya, mencari maklumat seseorang itu, ya, walau apa sekalipun. Ya, tak dibenarkan. Kecuali ia merupakan satu kepentingan kerajaan dalam isu-isu yang tertentu. Yang kedua, jika seorang lelaki ingin masuk meminang seorang perempuan. Ya, jika seorang lelaki ingin masuk meminang pada seorang perempuan, maka itu dibenarkan. Bersyarat juga, dibenarkan bersyarat. Ya, tapi sekarang dah tak berjalan secara rancak seperti orang dulu nak meminang. Ya, orang dulu meminang di zaman Rasulullah SAW diceritakan, ya, dia nak tengok perempuan tu macam mana. Ya, macam mana kerja dia sampai mengintai di balik-balik pokok tamar. Ya, macam kita boleh tengok dari jauh-jauh, ya, mana calon yang kita nak pinang tu. Start dia pergi kerja, sampai balik kerja kita tengok dia jauh. Ya, mencari maklumat. Ya, boleh tanya jiran-jiran sebelah pun. Ya, macam mana dia ni. Ya, kalau jiran dia kata, lah dia ni jenis masak nasi hangit saja. Ya, maka kita ada maklumat. Ya, kalau jiran tu kata, lah dia ni keluar je kerjanya. Ya, masuk balik-balik terus keluar. Itu menjadi maklumat. Dan yang menarik sekali, ya, zaman sekarang maklumat di dalam Facebook. Kita boleh tengok, ya, seorang perempuan tu di dalam Facebook perangai dia. Ya, itu pun cukup penting. Oleh kerana itu perempuan-perempuan yang jenis minat Facebook ni, ya, sakit jiwa kita. Ya, elakkanlah. Ya, elakkan. Itu dah satu bab. Ya, kenapa? Kadang-kadang dia meluahkan perasaan. Oh, aku makan coklat hari ni. Itu pun nak cerita ke? Ya, oh, aku gini-gini hari ni. Habis dia cerita hal peribadi dia. Ya, na'udzubillah min zalik. Apatah lagi jika dia klipkan gambar dia, saya katakan jenis yang mengklipkan gambar di dalam, ya, di dalam Facebook jenis kita melihat bahawa dia tidak bermaruah. Ya, orang ni kurang maruahnya.
Maksudnya dia cuba menonjolkan diri dia di khalayak ramai. Punca Facebook tu untuk orang tengok. Ya, untuk orang tengok. Jadi dia pun munculkan gambar-gambar dia. Apatah lagi yang paling kita risau dalam keadaan dia tabarrush, bermakeup ataupun yang tidak menjaga aurat dia. Ya. Baik. Kalimah, jika penghuni rumah berbuat sesuatu kepada pengintip atau pengumping ataupun sehingga mengenai mata, telinga maupun anggota tubuh badan lainnya, maka tidak ada ganti rugi atas kerosakan tubuh badan tadi. Ya, kalau dia pergi mengintip, nak ngintai apa dalam rumah tu, tiba-tiba ya tuan rumah tu ambil besi ke penyapu, pum, cucuk, terbelah, rosak mata dia. Ya, maka di situ tuan rumah tak kena apa-apa. Buatlah kes mahkamah macam mana pun, kalau ikut syarak, ya, tuan rumah tidak bersalah. Kenapa? Kerana apa? Kamu mengintai. Ya. Oleh kerana tu dalam bab ini ada adab kita. Sehingga kan dalam hadis Rasulullah mengatakan, puncanya kamu minta izin ialah untuk melihat dalam rumah. Jadi bagi salam, minta izin. Assalamualaikum. 1. Assalamualaikum. 2. Assalamualaikum. 3 kali kalau kita bagi salam, orang tak buka rumah, baliklah. Jangan pergi duduk ngintai. Assalamualaikum. Kita ngintai kiri, kanan. Angkat sana, angkat sini. Panjat sana, panjat sini. Itu bukan adab dia. Ya. Assalamualaikum. Tunggu di luar rumah. Ataupun picit loceng. Tutup pintu. Ya. Assalamualaikum. Tunggulah jarak. Ya, Assalamualaikum 3 kali itu, setiap jarak tu lebih kurang 2 minit. Paling kurang dia dapat selesaikan hajat dia di dalam toilet, ataupun dia dapat melakukan solat. Selesai solat, apa-apa juga solat lah, ya, dia selesai dalam 2 rakaat. Assalamualaikum, bagi salam lagi. Tak payah jenguk-jenguk. Tak payah juga. Janganlah pula kita bersangka buruk. Tadi aku nampak macam kelibat dia. Mula tu sangka buruk. Bila kita sangka buruk, syaitan masuk dan menyebabkan kita prasangka buruk lagi pada dia. Kenapa dia tak buka? Dia jadi begitu. Rasulullah tidak ajar begitu. Bila dibagi salam yang ketiga, Assalamualaikum, tunggu, tak ada, balik. Jangan kita mula nak manjat. Ada ni. Kalau ada telefon, call. Kalau ada pun mungkin dia sedang berlaku ada perkara-perkara yang tidak selesa antara dia dengan keluarga dia, yang menyebabkan dia tak nak buka. Oleh kerana itu berhati-hati. Kemudian kalau kita bagi salam pula, jangan berdiri betul-betul kalau dia buka pintu tu, ya, buka pintu sampai pintu belakang sana terbuka, kita nampak. Adab kita beri salam, duduk di sebelah pintu yang mana kalau dia buka, kita tak nampak apa yang ada di dalam. Itu adab. Memang ada hadis yang mengarahkan begitu. Ya, minta kita duduk dekat depan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka-buka isteri dia dengan anak dia tunggal langgang tengah mencari tudung. Ya. Lepas tu terus kita masuk pula, jenis orang kampung. Kalau orang kampung, Assalamualaikum, masuk tu bagi salam dulu. Sakit. Yang pernah saya cerita, sampai kat tingkap pun dia bagi Assalamualaikum. Lah, kat tingkap kampung, kita tengah ngadak sarapan. Kakak tu mencari tudung dia, cari tudung. Mula mengambil perlahan-perlahan, dapat tudung saji. Buk. Mana dan je, periuk ke buk. Ini jenis orang-orang yang tak faham. Assalamualaikum, bagi masuk sampai ke pintu belakang. Tak boleh. Itu semua kena ada adab-adab. Nanti kita akan sampai belajar berkaitan dengan adab-adab, ya, memberi salam dan masuk ke rumah. Baik, kemudian dalam hadis ini mengatakan jika orang tu datang dia nak mengintai, maka law annam ra'a mana dia? Law annam ra'an ittala'a 'alaika bighairi idhin fakhudh mana dia? Fakhadhaftahu bi'asatin faqafa'ta 'ainahu lam yakun 'alaika junahun.
Maksudnya jika ada orang yang mengintipmu tanpa seizinmu, lalu engkau melemparkannya dengan batu dan mengena matanya hingga buta, maka kamu tetap tidak berdosa. Tu dia. Ya, orang tu dia mengintai, dia akan baling batu, pukul ke apa ke, maka tidak berdosa. Okay, Imam Ahmad rahimahullah dan An-Nasa'i menambahkan dalam hadis itu, fala fidyata lahu wala qisas, maka tidak ada membayar fidyah kepadanya, ganti rugi, dan juga tidak ada qisas. Maka dalil ini mensyaratkan kepada kita, ada adab kita untuk masuk rumah orang ataupun melihat rumah orang, ada adab-adabnya. Dan yang kedua, elakkan kita mencuri dengar ataupun mencuri lihat dalam bab-bab yang tidak dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam bissawab. Baik, bab yang berikutnya. Sibuk dengan aib sendiri. Subhanallah. Tajuk cantik sangat-sangat. Sibuk dengan aib sendiri. Ya. Hadis yang ke-68 dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang sibuk oleh aibnya daripada aib-aib orang lain. Ya, Al-Bazzar meriwayat dengan sanad yang hasan. Ya. Baik. Hadis ini membayangkan kepada kita bahawa sebelum kita mencari kelemahan orang, maka carilah kelemahan diri sendiri. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita cari kelemahan kita dari A sampai Z, jumpa banyak sangat-sangat. Disebabkan manusia itu bersifat lemah, bersifat kekurangan. Tetapi yang menjadi masalahnya kita ini, bila kita mencari aib orang, sibuk nak mencarikan aib orang, ya, bila kita sibuk nak mencari aib orang, kita lupa aib kita, maka kita tak nampak aib kita. Kita nampak aib orang. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan nak cari aib orang, boleh bila-bila masa, start hujung rambut sampai hujung kaki. Memang tak perfect manusia ni. Memang ada kelemahannya. Dari pandangan kita ke pandangan siapa, ada kelemahannya. Tetapi Allah telah memberikan satu kemaafan daripada kelemahan manusia ini. Di antaranya disebab kekurangannya, disebab kelupaannya, disebabkan ketelanjurannya. Itu semua berlaku, ada pengampunannya. Tetapi kenapa kita menyibuk nak mencari kelemahan orang tanpa menyibuk mencari kelemahan diri sendiri? Kalaulah kita menyibuk mencari kesalahan, kelemahan kita, ya, seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, wallahi Allah akan ampunkan kamu. Kita cari kelemahan kita, ya, satu persatu. Tetapi disebabkan kita mencari kelemahan orang, maka di sanalah datang kecelakaannya. Ya, kecelakaannya dari sudut salah sangka satu bab. Yang kedua, mempertikaikan kejadian Allah. Yang ketiga, ya, memperemehkan manusia. Yang keempat, kita akan bersangka-sangka buruk, ya, berbagai sangka buruk yang kita balingkan kepada orang-orang tersebut, walaupun suami isteri. Maka dia akan datang semua kepincangan itu. Kalau nak tahu kelemahan kita, bagi kaum lelaki, bagi je perempuan marah. Ya, perempuan marah, siap. Semua kelemahan lelaki, bagi orang lelaki, waktu hari akad nikah tu silap sebut je, aku terima nikah. Ya, ha pedah, tak pedah nikah. Ya. Dia boleh ingat tu sampai hari dia bergaduh. Dia boleh keluarkan maklumat, abang tak betul ni, abang tak betul ni, abang tak betul ni. Ini kelebihan orang perempuan, ya, dalam mengingati kesalahan suaminya. Pasal Rasulullah sebut, ya, silap sikit je suaminya, habis dia boleh ungkit semua. Ini dinamakan
kufur asyir, yang menyebabkan ramai wanita masuk neraka. Jadi kalau orang lelaki nak tahu kesalahan dia, pergilah kacau isteri dia, bagi marah sikit, siap A sampai Z dia boleh buka. Okey, suruh dia, tengah marah tu, catat semua kesalahan aku, catat banyak, ya, banyak sangat-sangat, dia akan bagi. Lepas tu suruh dia catat kesalahan dia, sure tak nampak. Kita pula catat kesalahan isteri kita, ya, memang tak jumpa. Pasal orang lelaki bukan jenis menyimpan. Ya, wallahu alam. Yang saya tahu orang lelaki bukan jenis menyimpan. Kalau berlaku pun dia dah lupa dah. Ya. Forget forever pun. Lupa untuk selama-lamanya. Jadi dalam bab ini tuan-tuan dan perempuan, ya, mencari kesalahan orang begitu mudah. Mencari kesalahan diri sendiri begitu susah. Tetapi beruntunglah mereka yang mencari kesalahan sendiri untuk dihisapkan di depan Allah. Baik. Oleh kerana itu kalimah yang pernah disebutkan oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisapkanlah diri kamu sebelum kamu dihisapkan. Yakni sebelum kita dihisapkan satu persatu. Maka di sini kandungan hadis yang pertama, hadis ini berisi pesan yang lurus bagi penempuh jalan menuju perjumpaan dengan Allah, iaitu dengan memutuskan segala hambatan dan beban sehingga mendapat keringanan untuk menempuh perjalanan dan selamat sampai tempat yang dituju dengan tetap mengikut petunjuk Nabi SAW dan keilmuan yang berlandaskan ajaran Islam di antaranya, ya. Oleh kerana itu bimbingan kita ini adalah bimbingan pembentukan diri kita. Tuan-tuan dan perempuan, kita hendaklah membentuk diri kita. Orang yang akan membentuk diri kita adalah kita sendiri. Orang lain tak mampu nak bentuk diri kita. Maka membentukkan diri kita ini termasuk dalam membersihkan diri. Yang mana Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang cuba membersihkan dirinya. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dan rugilah bagi orang yang mengotorkan dirinya, merosakkan dirinya. Maka kita kena bersihkan diri kita. Apakah maksud bersihkan diri kita? Fokus kepada kesalahan yang pernah kita lakukan. Fokuskan kesalahan yang pernah kita lakukan. Apa kesalahan? Tuan-tuan dan perempuan, banyak sekali kesalahan kita, terutamanya di waktu kita dalam keadaan jahil. Banyak perbuatan yang telah kita lakukan dalam keadaan jahil, yang mana perbuatan-perbuatan itu setengahnya mungkin kita terjebak dalam kabair. Tidak dinafikan. Namun begitu beristighfarlah. Ya, muhasabah diri. Jangan kita menyangkakan diri kita ini orang yang bersih. Hanya Allah sahaja yang membersihkan seseorang itu. Kita hanya boleh mengikut jalan-jalan orang yang bersih. Tetapi hakikat kebersihan itu hanyalah milik Allah. Siapa yang dia nak membersihkannya dan siapa dia tidak mahu membersihkannya. Dan rugi bagi mereka yang Allah tidak mahu membersihkan diri mereka. Tuan-tuan dan perempuan, perjalanan hidup yang ringkas ini, singkat ini, kita perlu membersihkan diri kita secepat mungkin. Perjalanan yang dekat bagi kita, umur kalau sudah sampai ke 60 tahun, itu sudah masuk dalam umur expired date, umur yang telah dikatakan waktu mati. Kita telah masuk. Kita dah masuk zaman kanak-kanak. Kita dah masuk zaman sekolah menengah. Kita dah masuk zaman remaja. Kita dah masuk zaman dewasa. Dan kita telah masuk zaman orang tua. 40 umur itu zaman di mana zaman dah mula masuk ke zaman tua, matang. Masuk 60 kita dah masuk kategori zaman tua dan zaman expired date, zaman kematian. Ingat itu. Kita je rasa lama hidup ni, tetapi hakikatnya makin lama makin pendek. Tuan-tuan dan perempuan, 60 tahun, 70 tahun waktu yang dikatakan waktu yang mana Allah bagikan kelapangan kepada kita, sesiapa yang belum mati pada waktu itu untuk kita bertaubat. Tetapi selepas 70 tahun, dia akan meningkat kepada 75, 80 tahun, 90 tahun,
Kalau Allah bagikan dia panjang, masih lagi dalam keadaan baik mental dia, kesihatan dah memang kurang, tetapi otak dia tu masih baik, beruntung dia. Yang disebutkan dalam hadis, sebaik-baik manusia ialah panjang umurnya dan dia melakukan dalam kebajikan. Tapi kalau dah masuk umur 60, 70, 80, masih lagi duk sibuk dengan TV, masih lagi duk sibuk dengan amalan-amalan yang tidak bermanfaat, melepaklah apa semua, berhati-hati. Kita takut kita dalam su'ul khatimah, mati dalam keadaan keburukan. Kalau masuk 80, 70 tahun ke atas itu pula, kalau Allah bagi sakit kepada otak kita yang menyebabkan kita menjadi nyanyuk, rugi, sudah tentu rugi. Namun begitu, kita tidak dikira amalan-amalan kita itu sebagai amalan. Kalau silap pun Allah maafkan. Namun begitu, waktu itu kita berhadapan dengan satu fitnah yang besar, fitnah yang dinamakan fitnah nyanyuk arzalil umur. Ya Rasulullah berdoa minta lindungkan dirinya dari arzalil umur, dan kita pun minta lindung. Apakah arzalil umur? Ialah nyanyuk yang mana pada ketika itu kita dah tak dapat beza air kecil ke buang air kecil ke tidak. Kita dah kena pakai pampers balik, kembali kepada zaman baby. Tuan-tuan dan perempuan, saya berkata-kata ini disebabkan kita ada pengalaman. Dan saya berhadapan dengan sekarang ini ialah pengalaman seorang ibu yang berhadapan dengan umur yang begitu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Allah berikan penjagaan yang baik. Ayah Alhamdulillah 80 lebih sihat. Ya, sakit-sakit biasa itulah. Ya, minda dia kuat, gigi dia pun masih kuat. Tetapi mak saya 75 tahun ni, ya, dah nyanyuk dah. Ya, Allah jadikan gitu. Ya, dia masih kenal kita, tapi dia tak ingat abang tu dah mati tu, dia tak ingat dah. Ya, dia ingat memori lama tu dia ingat. Ya, subhanallah, baru ni ada orang, ustaz tolonglah datang ya, ubatkan mak saya. Ya, dalam keadaan begini-begini kan. Yang ni baca ruqyah, jauh tempatnya. Lalu saya nak tahu juga apa yang menyebabkan saya nak baca ruqyah pada ibu puan. Ya, kenapa? Lalu dia pun tangkap klip video. Sebelum tu saya kata, ya, dia kata adalah sikit-sikit. Saya kata mungkin ibu puan dalam lingkungan umur 70 ke atas, 75 ke atas, ya, masuk ke 80, yang ni ke atas lah. Dan mungkin dia nyanyuk, saya kata. Lepas tu dia hantar klip video. Bila hantar klip video, kita dah tahu. Itu nyanyuk. Nyanyuk, tuan-tuan dan perempuan, tidak ada ubat. Nyanyuk tidak ada ubat. Oleh kerana tu, melalui pengalaman kita, ya, orang yang ruqyah minta orang yang sakit ini di kalangan orang-orang tua, kita akan tanya berapa umur dia. Ya, dia kata 70, berarti 70 tu dah 73, 74 dalam bulan Islam, tahun Islam. Maka dia dah kategori nyanyuk. Bila dia dah kategori nyanyuk, berbagai-bagai, ya, perkara-perkara pelik dilakukan. Ya, dia nampak macam nenek saya dulu, ya, dia nampak air terjun dalam rumah, pokok pisang dalam rumah kan. Itu bukan kena rasukan jin. Tak usahlah ambil ustaz-ustaz ke apa ke membaca, kena pula ustaz-ustaz kaki penipu tu, ya. Tak usah ambil. Mereka akan menipu. Mereka akan baca, tetapi hakikatnya bukan. Itu penyakit nyanyuk dah tak ada ubatnya. Dia kembali kepada arzalil umur, kepada umur budak-budak. Macam mak saya, dia terdengar suara. Ya, terdengar suara yang orang lain tak dengar. Bunyi bising, dia kata. Ya, dia tanya, kamu dengar? Kita kata dengar, kan. Kita tak nak panjang cerita, ya. Dan dia bawa cerita, dia ulang sehingga kan skrip tu adalah sama aja. Ya, dia cerita yang lama, dia cerita yang tu, ya. Dia cerita berbagai-bagai cerita yang mana cerita lama, kata orang. Dia nak balik rumah, dia kata nak balik rumahnya ke ni, mana ada rumah itulah rumah dia, tak, rumah dia lain. Kita dah tahu dah. Jangan layan dari sudut tu.
Ya, jangan kita bertengkar, tak apalah, kita dengar je. Ya. Tu dia, nyanyuk. Jangan sampai umur itu, tuan-tuan dan perempuan, saya katakan, minta Allah seperti mana Rasulullah berdoa. Jangan sampai umur itu, kerana bila sampai umur itu, kalau kita tidak melahirkan anak-anak yang soleh untuk menjaga diri kita, kita akan diletakkan rumah orang-orang tua. Panjang pula ceritanya. Anak-anak kita yang kita basuh punggung dia tiap-tiap hari pada waktu kecil, baby, sampai umur 4 tahun, 5 tahun tu, mereka tidak mampu untuk membasuh tangan tai mak dan ayah mereka. Tak mampu. Melainkan anak yang soleh. Oleh kerana itu umur, kita nak panjang umur, baik-baik. Ya, baik-baik. Minta Allah bagi petunjuk kepada kita, ataupun Allah berikan kebaikan kepada kita. Ya. Ini di antara muhasabah yang perlu kita lihat. Ya. Dan menggerunkan, saya amat menggerunkan, saya minta Allah kembalikan. Kerana kadang-kadang kita pun hafalan ni kurang. Kita takut sampai satu hari nanti, ya, bila dah terlupa hafalan Quran tu terlupa. Saya takut itu. Pasal saya menyaksikan beberapa orang, ya, ya. Alhamdulillah saya buka mak saya Al-Quran pada ni. Ya, subhanallah, dia lancar. Yang mana dia hafal, dia lancar. Ya, mak tahu, mak hafal surah Mulk, surah Al-Mulk. Saya buka, dia baca clear. Uish. Kalau ikutkan dah lupa dah. Ya, dia lupa dah. Tapi clear. Ini kelebihan Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan, hafallah sebelum kita mati. Hafallah sedikit. Saya menyaksikan seorang tu berdondang sayang di hari tua. Dia dah lupa. Orang kata hang nyanyi, dia pun nyanyi dondang sayang. Kerana itu kebiasaan dia. Di waktu dia sihat. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan perempuan, hari tua menggerunkan. Ya, kita sangka mudah. Kalau tidak ditinggalkan dengan anak-anak yang soleh. Kalau kita tinggal anak-anak kita dengan harta, maka kita akan menyaksikan kita dihina. Anak-anak kita akan lakukan perkara yang tidak sihat pada kita nanti. Paling kurang harta telah dimiliki, yang seperti dalam akhbar tu, ya, anak, mak bapak anak tu bina satu rumah di tanah wakaf. Ditinggalkan maknya di situ. Na'udzubillah min zalik. Kita tinggalkan harta, maka itulah balasannya. Kalau kita semata-mata, maksudnya semata-mata tanpa ditinggalkan agama. Kita tinggalkan harta pada anak-anak, anak-anak ni, ya, dia ambil hartanya, lepas tu dia bawa emaknya ke rumah orang tua. Dan maknya dah mula lupa, dia tengok siapa saja sebagai anak dia. Maka dia merindui anak dia. Tapi anak dia sikit abuk pun tak merindui. Terutamanya anak lelaki, satu peringatan. Jangan main-main anak lelaki. Ya, teruk kita di akhirat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ya, jadikan zikir harian kita dalam siri doa kita. Jangan lupa doa untuk ibu dan ayah. Kita dah terangkan pada pelajaran-pelajaran yang lepas. Jangan lupa doa untuk ibu dan ayah, tak kira dia sihat ataupun dia dah mati. Tak kira dia tu seorang ataupun masih ada kedua-duanya. Yang mana itulah tanda anak yang soleh. Yang disebutkan dalam hadis, semua amalan terputus melainkan 3 perkara, yakni ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak yang soleh. Kalau anak tu tak soleh, dia tidak akan berdoa. Walaupun dia pakai kopiah ke, dia nampak warak ke apa, kalau dia tak pernah mendoakan mak dan ayahnya, itu bukan namanya anak soleh. Kalau kita dah bercucu, dah bercicit sekalipun, kita masih juga mendoa mak dan ayah kita, sama ada hidup ataupun mati, itu tandanya kita adalah anak yang soleh. Nak kenal anak soleh begitu. Tak payah tengok tu, kamu tanya je, kamu doa tak mak ayah? Tak berdoa, itu bukan anak yang soleh. Ya, itu sifat anak yang masih lagi dalam kegilaan dirinya sendiri. Okey. Jadi baik, dalam bab ini kita lihat kandungan hadis yang pertama,
Barang siapa yang sibuk dengan aibnya, maka pada dirinya masih ada harapan untuk berlepas diri dari berbagai dosa, maksiat yang melenakan dan segala kekotoran dosa yang dia perbuat. Dengan bermujahadah semacam ini, dia akan membebaskan dirinya dari noda-noda dosa. Ya, jadi penting ya, kita muhasabah diri kita, cek balik, tengok balik kedudukan kita ni bagaimana. Muhasabah, tuan-tuan dan puan-puan, ambil masa sedikit, duduk pencilkan diri, ya, menung-menung bagaimana kedudukan aku, bagaimana kalau Allah tak ampunkan aku, bagaimana. Kena mempertikaikan dan bersangka baik pada Allah, ya Allah ampunkan aku, disebabkan Allah mengatakan dalam hadis kursi, ya, wahai hamba-Ku, jika kamu datang sebanyak dosa langit sampai ke kaki langit sekalipun, kamu bertaubat kepadaku, nescaya aku akan ampunkan kamu, aku tak peduli. Dengan arti kata lain, kita berusaha untuk bertaubat seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Dan kita mengiktirafkan dosa kita yang banyak itu dengan secara betul-betul penghayatan. Jangan kita bawa lagu lah dalam siri kita nak bertaubat tu, itu tak kena. Tapi lagu tu syahdu, Ustaz. Tak penting lagu syahdu. Yang penting keikhlasan kita dalam munajat kepada Allah. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita bermunajat kepada Allah dengan betul-betulnya, hati kita akan menjadi tenang setenang-tenangnya, dan itulah nikmat yang paling manis dalam siri hidup kita. Cubalah dapat nikmat kemanisan bertaubat. Ya, kita akan merasa manis semanis-manisnya, setenang-tenangnya. Dan kita merindui. Ya, kalau kita terlepas pandang lagi kita berdosa, kita merindui kemanisan taubat yang begitu. Baik, yang kedua, barang siapa berlepas diri dari bahaya dosa, berarti dia telah berhiaskan dengan akhlak mulia. Awalnya menaati Allah, kemudian dia mengerjakan berbagai amalan untuk memperbaiki akhlaknya, hingga dia mendekatkan kepada Allah dengan akhlaknya itu. Ya. Jadi, kalau kita betul-betul ikhlas kepada Allah, maka kita teruskan dalam siri bertaubat, ya, dan menjagakan akhlak kita dari sudut amalan-amalan ibadat kita terhadap Allah. Ya, amalan-amalan ibadat kita terhadap Allah yang paling penting sekali, ya, masalah akidah. Tauhid mesti clear. Tauhid tidak ada unsur syirik. Kalau ada unsur syirik, maka amalan kita bermasalah. Kita akan pergi ke kubur minta bantuan kubur. Syirik, bertambah dosa kita. Tetapi kalau kita tidak syirik, alhamdulillah, kita fokus kepada siri taubat kita, dan amalan-amalan soleh yang pertama sekali selepas masalah akidah itu adalah masalah solat kita. Jaga elok-elok. Lepas tu ikutlah amalan-amalan lain yang membantukan amalan ganjaran pahala yang ada. Yang ketiga, barang siapa yang berusaha keras untuk melepaskan diri dari kotoran dosa dan berhias dengan akhlak yang utama, maka dia telah mengisikan waktunya dengan kesibukan memperbaiki dirinya sehingga selamat dari perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, barang siapa yang berusaha keras melepaskan dirinya dari kekotoran dosa dan berhias dengan akhlak yang utama, bersungguh-sungguh. Kenapa penterbiahan diri ini, pembentukan diri ini memerlukan kesungguhan. Itu yang dinamakan mujahadah. Berusaha untuk memperbaiki diri. Man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Siapa yang berjihad, sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya sendiri. Maka sebaik-baik jihad ialah jihad berlawan hawa nafsu. Jika di waktu yang begini kita berusaha untuk memperbentukkan diri kita melawan hawa nafsu, maka kita kena lawan. Kalau kita nakkan syurga yang amat tinggi yang dijanjikan oleh Allah, maka kita kena lawan. Kena kekuatannya. Ya, pendirian kita insya-Allah akan menjadi tegas, ya, hati kita akan menjadi lembut kepada Tuhan kita. Jadi ini di antara cara-cara yang untuk kita memfokuskan kembali supaya kita mencari aib kita. Bila kita mencari aib kita, kita akan jumpa aib kita, di sana akan datang penyesalan dan kita akan bertaubat. Kemudian jika kita cari aib kita, kita tak akan sibuk nak mencari aib orang.
Berarti kita terselamat dari memfitnah mereka, berburuk sangka terhadap mereka dan menyebut hal mereka. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sebutkanlah diri kita demi agama, demi kita untuk mendapat syurga Allah. Kalau tidak, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Ya, kita hanya mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadailah Allah tempat kita menyerahkan diri. Kedua, penempuh jalan mulia ini berhak untuk mendapat balasan sesuai dengan apa yang dijanjikan di dalam hadis yang berupakan tuba. Ya. Para ulama menafsirkan tuba dengan dua pengertian, iaitu sebuah pohon di dalam syurga yang naungannya sejauh 100 tahun perjalanan dengan kenderaan, dan yang kedua darjat yang tinggi di dalam syurga. Yang dimaksudkan menempuh jalan mulia ini berhak mendapat balasan sesuai dengan apa yang dirujukkan dengan kalimah tuba. Kita melihat dalam hadis tadi mengatakan tuba, beruntunglah. Ya. Yang ditafsirkan dalam hadis ini, ulama mentafsirkan tuba itu ada dua makna. Pertama, makna yang disebutkan, kita kalau tengok dalam hadis ghuraba tu kan, tuba lil ghuraba. Ya, beruntunglah orang yang ghuraba, asing. Yang disebutkan tuba, beruntung ini, yang dimaksudkan ada dua. Yang pertama, ia berkaitan beruntunglah bagi orang yang cuba nak membetulkan diri ataupun sibuk dirinya. Satu pohon yang luasnya, yakni bayangannya sejauh 100 tahun perjalanan. Ya, satu pohon. Yakni orang ni akan masuk syurga dan mendapati pohon tersebut. Dan kita nak. Yang kedua, maksudnya ialah darajat yang tinggi di syurga. Ya, salah satu darajat yang tinggi di syurga. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, memperbetulkan diri itu amat penting untuk meletakkan kita di mihrab, di singgasana syurga yang maha tinggi. Dan kita mengharapkan semoga Allah berikan kita syurga yang maha tinggi, yang maha agung ini. Dan saya doakan kepada para hadirin yang mendengar, ya, Allah berikan kita semua syurga seperti mana yang dijanjikan. Ya, yang penting kita ikhlas kepadanya, Allah berikan syurga yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allah pemudahkan bagi kita semua. Baik. Saya dalam bab ini sibuk dengan aib sendiri. Tajuk yang berikutnya, murka Allah bagi orang yang angkuh. Murka Allah bagi orang yang sombong, angkuh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyitihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban." Maksudnya, barang siapa yang merasanya dirinya hebat dan cara berjalannya angkuh, maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan dimurkai. Hadis riwayat Al-Hakim dengan para perawinya thiqah. Kita baca kandungan hadis. Okay. Pertama, hadis ini menjadi dalil tercelanya sikap sombong dan angkuh. Keangkuhan bisa saja terlihat dari beberapa keadaan seperti cara berjalan, model berpakaian, gaya bicara atau pandangan mata. Barang siapa yang ada sifat-sifat pada dirinya, nescaya dia akan bersangkutan akan benci dan dicela oleh orang-orang. Okey, baik. Ini berkaitan dengan angkuh dan sombong. Ya, tuan-tuan dan perempuan, kita cuba mengelakkan pakaian angkuh dan sombong atau sifat angkuh dan sombong.
Kerana apatah lagi jika ianya merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah, kita cuba mengambilnya seperti mana iblis apabila dia takabur, ya, aba wastakbara, lalu Allah katakan wa kana minal kafirin. Ya, dia aba, dia menentang Allah, tak mau mengikut, dan istikbar, dia sombong. Dia kata apa? Adam dijadikan dari tanah dan aku dijadikan dari api, maka aku lebih mulia daripada Adam. Maka dia engkar dan sombong, maka dia termasuk dalam golongan kafir. Maka dalam bab ini, dalam hadis ini mengatakan, ya, menjadi dalilnya tercela sikap sombong dan angkuh. Keangkuhan bisa saja terlihat dari beberapa keadaan. Ya, keangkuhan orang angkuh ni, orang sombong ni kadang-kadang dapat dilihat dari beberapa perkara. Pakaian, ya, gerak-geri dia, cara dia berbicara, cara dia bermuamalah, ya, kenderaan dia, semua itu ada cara. Yang mana kalau tak betul, kita kena kata tak betul. Ya. Seperti kadang-kadang, ya, dia sifat sombong dia tu, angkuh dia, Assalamualaikum, dia buat dek aja, kan. Bila orang nak salam, dia tak layan. Ya, tak layan. Kecuali dalam isu COVID ni, itu lain cerita lah. Ya. Bila dia bawa kereta, ya, dia nak tempat parking dia special. Kalau memang ada tempat parking dia, tak apa. Tak boleh nak usik kereta dia. Usik je. Oi, kamu ni, habuk. Usik baju dia. Wah, itu sombong. Bila bercakap, dia nak cakap dia didengari. Sombong. Jadi perkara-perkara begini amat penting kita ketahui supaya kita tidak melakukannya. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, tidak mengapa pakaiannya smart, tidak mengapa keretanya besar, rumah yang besar, semuanya tak menjadi masalah jika dia low profile dan bersikap akhlak yang mulia. Tak menjadi masalah. Tetapi bila ada perasaan kibr, perasaan nak dihormati, nak dibanggakan, nak letakkan title dia, ya, tang situ ada masalah sedikit. Ada masalah sedikit. Kedua, ada pun di hadapan Allah, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan dimurkai. Kemarahan Allah Ta'ala tentu berlanjutan dengan seksaannya kerana angkuh termasuk dosa besar. Ya, sifat sombong angkuh ini dosa besar. Maka Allah murka, dan kemurkaannya amat dahsyat. Sehingga kan orang-orang yang angkuh ini akan dibangunkan dalam keadaan seperti semut yang hitam, yang kecil itu. Dia menjadi hina di sisi Allah. Kalau mengikut hadis yang begitu, ya, orang-orang yang sombong dan angkuh ini akan bangun di mahsyar nanti dalam keadaan dia kerdil. Ya, orang lain besar, dia kerdil seperti semut hitam, yang mana dikijak-kijak, seolah-olah dikijak-kijak oleh manusia. Nak menunjukkan sifat itu adalah sifat yang tercela. Okey. Ketiga, banyak dalil yang menyebutkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah tentang tercelanya niat sombong, sifat sombong ini. Ha? Allah Ta'ala berfirman yang bermaksudnya dalam surah An-Nahl, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan surah Al-Mu'min, sesungguhnya aku berlindung dari Tuhanku dan dari Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Dan surah Luqman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu dia. Semua ayat-ayat ini mengisyaratkan kepada kita perbuatan sombong membanggakan diri adalah haram secara mutlak, kecuali pada satu tempat. Apabila Abu Dujana, Rasulullah mengatakan, siapakah mampu memegang pedang ini dengan cara yang betul? Rasulullah angkat pedang. Rasulullah kata, siapa yang boleh memegang pedang ini dengan cara yang betul? Ada orang ketengahkan. Saya, ya Rasulullah. Sebenarnya tak. Umar pun tak. Lalu datang Abu Dujana, seorang lelaki, ya. Lalu Abu Dujana mengatakan, aku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bagikan pedang tu kepada lelaki tersebut,
Lalu lelaki tu ambil pedang tu dengan keadaan seolah-olah dia jalan tu macam sombong, kan, bawa pedang. Lalu Rasulullah mengatakan, inilah jalan yang Allah tidak suka. Jalan orang sombong, kan. Inilah jalan orang yang tidak suka, Allah tidak suka. Tetapi di medan ini, yakni medan peperangan ini adalah jalan yang terbaik. Ya, jalan cara gah sombong itu hanya berlaku di medan perang. Ia merupakan jalan yang baik. Lain daripada tu, janganlah angkat sombong kita tu, ya, tak guna. Oleh kerana tu, ya, apabila dalam surah Luqman, la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha, ya, jangan kamu berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong. Dalam ayat yang lain, kamu hebat jalan macam mana pun, kamu tak mampu untuk membelah bumi, ya, untuk membelah bumi. Jadi oleh kerana itu, dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan dimasukkan syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah, ya. Oleh kerana itu, elakkan, ya, tuan-tuan dan perempuan, ya, terutamanya bagi mereka yang Allah berikan nikmat, elakkan perasaan sombong tu. Jadilah orang yang pemurah, orang yang merendahkan diri. Diriwayatkan dari Al-Hakim bahawa Nabi bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, Al-Kibriya ridai azmatu izari faman nazi'ani fihima alqaituhun nar. Maksudnya, kesombongan itu adalah sarungku dan keangkuhan itu adalah selendangku. Maka siapa yang merampas keduanya dariku, akan aku letakkan dia ke dalam neraka. Okey, jadi Allah telah mengisytiharkan dua perkara itu adalah milik dia, yang mana tidak ada siapa yang boleh membuat perkara-perkara seperti itu, sombong dan takabur, ya. Kemudian yang keempat disebutkan di dalam hadis Mukhtasar Al-Ihya bahawa sombong dan ujub adalah dua buah penyakit yang membinasakan. Para pelakunya adalah orang yang hatinya di sisi Allah mereka dimurkai. Allah Ta'ala berfirman, Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Ya, jadi dengan arti kata, Allah menjanjikan bahawa dia akan memalingkan mereka ini darinya. Ya, mereka-mereka ini adalah orang yang sombong, maka adalah tidak boleh untuk melakukan sombong di muka bumi. Kesombongan secara global terbahagi menjadi dua, iaitu yang nampak dan yang tersembunyi. Kesombongan yang tersembunyi sudah menjadi perangai yang melekat pada jiwa. Sedangkan kesombongan yang tampak merupakan perilaku dilakukan dengan anggota tubuh. Perilaku merupakan pewujudan dari sifat seseorang, kerana sifatlah yang mempengaruhi pada amal. Kerana itu sombong perasaan hebat yang ada pada diri seorang itu dibandingkan dengan lainnya. Di sinilah muncul kemungkinan dalam bentuk perilaku. Okey, jadi dalam bab tadi, yang awal tadi dia mengatakan di antara perkara yang menyebabkan masalah adalah sombong dan ujub. Ujub ni di antara masalah penyakit hati yang besar. Ujub ni kita katakan syok sendiri. Kita menyangka kita ni hebat. Kita menyangka kita ni dahsyat. Kita menyangka segala-galanya diri kita. Ya, ujub akan merosakkan amalan. Riak, ujub. Riak lawannya ujub. Ya, riak disebabkan dia buat menonjol kepada orang supaya orang puji. Ujub dia buat senyap-senyap, ya, tapi dia syok sendiri, aku hebat, aku apa semua. Dua-dua merupakan kesalahan dari sudut amalan, maka kita hanya cuba melawannya dengan tidak layan kepada riak dan ujub, ya. Dan riak, ujub ini lebih cenderung kepada membanggakan diri dan menjadi sombong. Dia akan jadi sombong. Dia boleh buat begitu begini, begitu begini. Dan na'udzubillah min dzalik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, maka dalam bab ini kita selesai banyak tajuk, ya. Kita cubalah yang beramal tu, dia membentukkan diri kita menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang takut kepada Allah, hamba-hamba yang akan beramal mengikut panduan wahyu yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang terbaik supaya dimasukkan ke dalam syurga yang dijanjikan. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah
yang salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.